Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi pada hari ini dalam sesi Connecting.Learning CDL Hands-on Online Cluster IPG. Bersama-sama saya pada hari ini, kita ada seperti biasa kita ada acara snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya kita pada hari ini ada seorang lagi pembentang iaitu Dr. Zuliana Hassan, ya, akan membentangkan tajuk pembentangan beliau yang bertajuk toksik, saya atau dia. Baik, pada hari ini, ya, seperti biasa kita akan bagi peluang pada Datuk Dr. Mahendra dulu untuk membincangkan snippet online, dan seterusnya akan disuli oleh Dr. Zuliana. Baiklah, ya, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memulakan snippet on reflex on. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih. Harapnya semua dapat dengar, dan pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini, ya, dalam sesi snippet dan kemudiannya dalam CDL hands-on session. So, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah school pressure. Di antara banyak perkara atau fenomena yang sedang berlaku sekarang, di antaranya adalah kita lihat isu ketidakhadiran murid di sekolah. Dan kadang-kadang kalau kita track balik dan melihat ketidakhadiran ni, ada banyak sebab musabab dia kenapa murid tak hadir ke sekolah. Dan school pressure ni merupakan di antara mungkin satu daripada isu yang dihadapi oleh anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh bandingkan dengan perkara yang berlaku bertahun-tahun dahulu. Kerana zaman 60-an, 70-an dan 80-an adalah berbeza. Landscape-nya adalah berbeza. Tetapi sekarang, landscape-nya adalah berbeza juga. Maka kita kena faham mengapa ada banyak perkara yang mungkin menyebabkan. Kadang-kadang kanak-kanak dia takut pada ujian dan peperiksaan. Kadang-kadang ada deadline bila nak hantar homework dan assignment. Kadang-kadang adalah workload, ya, yang ada, dan juga work level. Kerana setengah work level dia bila topik tu mudah, mereka dapat ikuti. Bila topik jadi susah, masa-masa itu dia tidak nak hadir ke sekolah. Dan kadang-kadang peer pressure dan sebagainya, dan ekspektasi guru, ya. Kita sebagai guru, kita kadang-kadang ada ekspektasi. Tapi kita tahu bahawa murid kita semua bukan mempunyai kemampuan yang sama. So, tuan-tuan dan puan-puan, school pressure ini adalah satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Next slide, please. So, kita kadang-kadang terasa bahawa test score itu akan menentukan masa depan. Sebenarnya, kajian menunjukkan social and emotional well-being are the best predictors of future happiness and success. So, kesejahteraan sosial dan emosi ini memainkan peranan, baik bermula daripada sekolah rendah atau prasekolah lagi. Saya pernah dalam 3 siri sebelum ini sebut tentang pendidikan di Finland, bagaimana student well-being itu diutamakan. Dan ekosistem student well-being memberi tumpuan kepada 4 perkara. Yang pertama ialah pembelajaran, learning. Yang kedua, keselamatan, safe learning, safe space, ya, keselamatan. Yang ketiga adalah pelibatan, participation oleh murid dalam aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Tidak ada siapa-siapa ditinggalkan atau dibiarkan sebegitu. Dan yang keempat adalah kolaborasi,
iaitu collaboration atau kolaborasi di antara murid. You need them. Semua ini merupakan sebahagian daripada tunjang social dan emotional well-being kanak-kanak. So perkara itu sama pentingnya dengan pembelajaran. Ini merupakan asas yang perlu diberi perhatian. Dan banyak-banyak kali saya sudah sebut bahawa think Maslow before Bloom. Maka aspek fisiologi, kasih sayang dan sebagainya adalah satu yang paling diutamakan dalam pembangunan sasiah dan keterampilan murid-murid kita. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai guru biasalah, termasuk saya, masa mengajar dulu, kita utamakan ujian-ujian dan peperiksaan standard. Dan kita tahu bahawa ini kadang-kadang menyebabkan stres. Lebih lagi kalau ibu bapa pun letak stres itu di atas kanak-kanak kerana mereka lihat kepada prestasi pembelajaran, tetapi bukan pembentukan keseluruhan atau pembangunan keseluruhan, the holistic development of the child. Kita hanya mungkin dapat mengukur sebahagian saja daripada kebolehan murid. Kadang-kadang kita tidak dapat secara mendalam melihat, menyelami tentang nilai dan kreativiti dalam kalangan murid. Harap-harap dengan pentaksiran bilik darjah, kita boleh menerokai aspek-aspek ini. Tapi yang paling diutarakan oleh para pakar pendidikan adalah kita menghargai bila murid mencuba. Kita menghargai bila murid buat yang terbaik. Bila kita utamakan pelajaran daripada skor peperiksaan. Dan bila pelajar, walaupun daripada C, dia dapat B atau daripada D, dia dapat C, menunjukkan peningkatan. Banyak kali saya sebut, ada orang bila dia hantar mesej kepada saya, Doktor, I'm one of the finalists bagi award ini. Dan saya selalu sebut, saya kata, if you are finalist, you are already a winner. So jangan lupa kita perlukan unconditional love sebagai ibu bapa, unconditional treatment, cara kita melayani murid kita daripada guru, dan bila kita cakap pasal murid, kita harus cakap tentang positif. Aspek yang positif. Always talk about your students' passion. Always talk about your students' passion. Okay? So kerana murid ini adalah penting, ya, penting. So we talk with them with passion, talk about them with passion, right? Dan LTC itu let's talk about children. Kadang-kadang bila kita lihat ada isu-isu, maka kita bincang pasal murid-murid tersebut, right? Next slide, please. So tuan-tuan dan puan-puan, ada 8 prinsip yang saya nak kongsi hari ini. Bagaimana kita boleh menggalakkan perkara-perkara yang positif dalam kalangan kanak-kanak dan murid. Yang pertama, kita menghargai pelbagai kualiti yang ada pada murid kita. Kadang-kadang mereka mempunyai sasiah yang terbaik. Ya. Marilah kita sama-sama menggunakan perkataan akan. Kadang-kadang murid tidak akan capai sesuatu, dia mengambil masa. Ya. Gunakan perkataan akan. Suasana di rumah merupakan tempat untuk recharge. Kita menyediakan tempat untuk mereka terlibat dengan hobi dan sebagainya. So suasana untuk recharge ini adalah sangat penting. Dan ingat bahawa kepelbagaian, uniqueness ada pada setiap anak, setiap murid kita. Dan uniqueness itu yang kita kadang-kadang kita hargai kepada murid kita. Ada yang hebat dalam sukan. Maka kita raikan kepelbagaian itu. Dan kita bertanding, kita sampaikan mesej kepada murid, mereka bertanding untuk pencapaian kendiri. Yes, sememangnya kita bertanding dengan rakan-rakan yang lain. Tapi yang pertama ialah pertandingan untuk menilai pencapaian kendiri. Okay? Dan jangan lupa kita sentiasa perlu beri pujian. Kita perlu beri pujian. Janganlah kita kedekut. Banyak kali kita sebagai guru pun dalam kelas pun kita lupa
dalam memberi pujian kerana kita mengejar topik yang kita mengajar. So pujian ini, praise is very important. Ia merupakan satu penggerak ya kepada murid-murid. Dan jangan lupa, sudah lama disebut perkara ini, iaitu learning through play. Ya. Learning through play, dan saya nak sebut juga di sini, bila kita tanya cikgu-cikgu di Finland dan para pentadbir, inilah satu perkara yang mereka mengutamakan, learning through play. Dan mereka sebut tentang sebuah lagu yang pernah digubah, iaitu Let Children Play. Ya. Dan yang terakhir, terangkan pada mereka cara otak berfungsi dan kepentingan latih dan latih tubi. They have to practice. Practice makes perfect. Dan message-message ini, 8 prinsip atau amalan ini perlu disampaikan kepada murid-murid agar mereka dapat bina satu pandangan yang positif terhadap sekolah, tapi ia adalah satu perkara yang melibatkan penglibatan atau tindakan oleh semua pihak, sekolah dan di rumah dan murid itu sendiri. So tuan-tuan puan-puan, jangan lupa perkara ini. Mari kita lihat slide seterusnya. Always, for parents, always ask your children about what he is learning, not what grade he got. Selalunya kita, macam mana markah matematik, macam mana markah Inggeris. Tapi para pakar pendidik kata, marilah kita sama-sama tanya mereka, what did you learn today? Yeah. And let him teach you, so he can see your eagerness to learn. Dan dia rasa puas, lebih puas atau dia capai sesuatu bila dia boleh mengajak ibu bapa. Dan saya pernah alami perkara yang sama dengan anak saya. Papa, let me teach you. Dia nak mengajar pula. So walaupun ada setengah perkara itu kita tahu, tapi sebagai ibu bapa kita pura-pura dengar dan memberi tumpuan kepada apa yang mereka nak sampaikan. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara penting. Semua yang saya huraikan hari ini, dan di luar sana ada banyak lagi ilmu tentang perkara ini, school pressure, dan kita sebagai guru, kita boleh membawa perubahan. Kita boleh menjadikan school itu sebagai pull factor rather than push factor. Okay. Ada orang secara gurauan ditanya bahawa pada tahun 60-an, children ran to school. Tapi bila datang abad ke-21, children run away from school. Kerana di rumah dengan gadget dan sebagainya, they tahu it is more interesting when they are away from school. So how do we get children to run to school, to come back to school? Kerana tarikannya di sekolah sepatutnya sama penting juga. Okey, kita masuk ke slide yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. No one can hand you experience, but they can hand you a book. Kerana buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. And remember, when we talk about school pressure, remember it's easier to build strong children than to fix broken adults. So remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian dalam slot CDL Snippet Reflects On yang bertajuk School Pressure sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsikan dapat membantu kita meningkatkan kerja bakti kita seharian. Baik, sekali lagi terima kasih Datuk atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Baik, seterusnya kita akan teruskan pada sesi yang kedua, iaitu pembentangan. Pembentangan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Zuliana binti Hassan. Baik, Dr. Zuliana ada di talian? Sudah ada? Ya, ada Dr. Adi. Ya, baik. Baik, apa khabar ya? Alhamdulillah. Selamat datang ke CDL Hands-on Online Cluster IPG. Ya, baik. Sebelum saya serahkan kepada
Doktor, sebentar lagi saya ingin membacakan sedikit segi sebanyak latar belakang biodata doktor dululah ya. Baik, Dr. Zuliana binti Hassan ini merupakan pensyarah bimbingan kaunseling ya dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh juga pada petang ini ya. Baik, beliau sebenarnya berasal dari Terengganu, Terengganu Darul-Iman ya. Tapi kini menetap di Ipoh Perak ya. Baik, punya pengalaman yang luas lah ya dalam bidang pendidikan, khususnya sebagai kaunselor pelajar ya. Pernah berkhidmat sebagai kaunselor pelajar selama 19 tahun dan kini 2 tahun sebagai pensyarah akademik ya di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak ya. Baik, sebelum ini pernah bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Muara Tuang Sarawak, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Intan Ipoh, Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Megat Has juga di Ipoh ya. Sekolah Menengah Kebangsaan Transition Convent Ipoh, khususnya berkhidmat di Ma'had Al-Imam Al-Syafi'i juga di Ipoh dan sekarang ini berada di IPG Kampus Ipoh ya. Dan untuk makluman semua dari segi latar belakang pendidikan, Dr. Zuliana ini memperoleh ijazah sarjana muda pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling dari UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris ya. Dan seterusnya berjaya memperoleh ijazah sarjana pendidikan masters ya, juga dalam bidang bimbingan dan kaunseling dari UPSI dan seterusnya memperoleh ijazah doktor falsafah dari University Sains Malaysia USM juga dalam bidang pengkhususan kaunseling ya. Dan bidang kepakaran beliau ya, bidang kajian untuk PhD beliau adalah pembinaan modul resilient ya, resilient. Dan beliau juga pernah menulis ya di dalam ruangan majalah wanita berkaitan membicarakan tentang wanita. Dan seterusnya turut terlibat menulis beberapa buku, khususnya buku aplikasi hipnosis ya. Tak sebut orang payah hipnosis ya, dalam pendidikan ya. Ini satu lagi bidang yang boleh kita sama-sama teroka ya. Jadi kalau kita lihat di latar belakang ni, beliau mempunyai pengalaman yang luas, memang pakarlah dalam bidang dia. Jadi kita sama-sama lah ya pada petang ini mencungkil, mengambil manfaat daripada ataupun mencungkil segala ilmu yang ada pada ni lah ya, pada Dr. Zuliana pada hari ini. Dan jangan lupa ya, kalau ada persoalan tuan-tuan puan-puan boleh mengemukakan soalan pada Dr. Zuliana di akhir, di penghujung rancangan kita nanti. Baik, Dr. Zuliana. Ya. Sudah bersedia ya? Ya, insya-Allah. Jadi saya dengan ini menyerahkan acara ini kepada doktor lah ya untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan doktor. Baik. Terima kasih sahabat satu tempat pencarian ilmu atau pengembangan ilmu iaitu IPG Kampus Ipoh, iaitu yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Makdawi selaku moderator hari ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh yang telah menyampaikan slot yang pertama sebentar tadi. Sebelum tu saya ingin maklumkan juga di sini mungkin ada teknikal dari aspek kamera video saya. Sekejap on, sekejap hilang. Dia ada. Tetapi slide saya akan cuba share terlebih dahulu. Okay. So bila slide muncul di kemungkinan saya akan kehilangan dari aspek melihat
partisipan, saya akan kehilangan dari aspek melihat mesej masuk soalan. Tetapi saya minta bantuan daripada Dr. Hadi juga lah ya untuk memaklumkan saya seandainya ada apa-apa yang saya perlu ambil action daripada soalan di ruangan chat dan sebagainya. Baik. Jadi baiklah. Tadi saya memulakan dengan ucapan kepada yang berusaha yang berusaha Dr. Abdul Hadi, Datuk Dr. Mahinder Singh, barisan-barisan urus setia yang setia menjalankan tugas dan khidmat untuk memastikan program CDL berjalan langsung setiap minggu tanpa gagal ataupun setiap pengisian tanpa gagal. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan dan sudah semestinya barisan tetamu-tetamu, penonton-penonton saya ini saya panggil tetamu-tetamu kerana tanpa tetamu maka perkongsian saya ini akan menjadi bentuk maklumat untuk saya semata dan tidak dijadikan sebagai perkongsian bersama yang lain. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, Datuk, yang berusaha doktor-doktor, pada petang ini saya bersifat untuk berkongsi. Kerana apa? Selalu sekarang ini kita menyatakan tentang kehidupan kita penuh dengan toksik. Environment toksik, dunia toksik, keadaan persekitaran toksik, kata-kata orang sekeliling kita toksik. Tetapi apabila kita berbalik kepada tajuk toksik, saya atau dia? Okey. Dan sudah semestinya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan apa yang berlaku ni apabila tidak ikut step ni sebenarnya kan kerana apa ya? Kerana saya tak dapat lihat audien. Dah lama saya tak berwebinar. Tetapi saya akan cuba manfaatkan lapangan ini untuk membolehkan ilmu yang ada ataupun nak kata ilmu tu mungkin satu pembacaan, satu pengalaman, satu perjalanan kehidupan yang mana saya kongsikan semula dengan barisan ataupun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, jadi toksik, saya atau dia. Ini selalu kita berbicara dan kita lihat siapa orang yang menyebabkan kita terasa, siapa yang menyebabkan kita terluka. Dan apabila ditelusuri, sama-sama kita lihat kalau dari segi biodata, Dr. Hadi dah perkenalkan saya tadi. Okay, slide saya bermasalah, tak bergerak. Dekat Dr. Hadi bergerak ke? Okay, saya sangat teruja untuk berkongsi topik ini. Jadi apabila teknikal berlaku begini untuk pengendalian saya mohon maaf. Saya cuba untuk menyelesaikan isu ini. Okey, toksik. Apa itu toksik? Sudah pastinya sifatnya membahayakan. Kerana apa dikatakan membahayakan? Kerana toksik ini sifatnya menghakis. Siapa yang kena toksik dan dia akan kena balik. Sama ada orang tu terkena atau kita yang membawanya dan terkena pada kita, dia memang sifatnya membahayakan. Sebagai contoh apa yang telah berlaku dalam dunia semasa yang mana bukan berlaku di Malaysia tetapi menggemparkan apa sahaja ataupun siapa sahaja yang membaca berita dan perkhabaran ini. Apakah itu? Iaitu seorang pekerja yang dikatakan merupakan seorang individu yang agak lurus, tidak banyak berkata-kata tetapi boleh membunuh seorang ketua di tempat kerjanya kerana beliau menyatakan dengan penuh ketenangan semasa proses temu bual bersama wartawan kerana dia pada waktu itu dia hilang kestabilan, dia rasa dia nak bunuh kerana dia selalu diberikan tekanan, dikata, dimaki, diperlakukan tidak sepatutnya. Jadi apa yang berlaku pada individu tersebut memberikan satu tamparan hebat di dalam jiwa mereka. Okey, dari aspek perkara-perkara ataupun berita-berita yang selalu kita dengar, persekitaran toksik jejaskan produktiviti. Nyah pekerja toksik, tekanan di tempat kerja, bagaimana untuk bertahan. Dan itu yang sentiasa kita dengar yang meniti di mana-mana sahaja membicarakan tentang toksik persekitaran, toksik person, toksik perhubungan dan sebagainya. Jadi pada tajuk saya hari ini, saya akan cuba melihat dan saya juga akan cuba memperjelaskan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar untuk kita sama-sama mengetahui apakah toksik yang dimaksudkan. Okey,
Dan di akhir perkongsian ini, saya mengharapkan kita bersama dan saya juga dapat faham definisi toksik dengan lebih jelas, mengenali contoh-contoh sifat toksik dan yang paling utama mengetahui cara untuk menangani individu toksik. Kerana apa? Kerana perkara ini adalah sebagaimana hashtag CDL itu sendiri, cikgu bantu cikgu. Saya bantu anda bantu saya, dan saya bantu saya, dan anda bantu diri anda, dan kita akan membentuk satu environment kehidupan persekitaran yang lebih sempurna, yang bebas toksik. InsyaAllah. Dan sebelum perkongsian kita terus menceritakan lebih dalam lagi, lebih masuk kepada isu-isu yang mungkin sensitif, penafian disclaimer here, saya nak nyatakan di sini, setiap perkongsian saya adalah fokus kepada jiwa kita ataupun diri kita sebagai peserta. Yang pertamanya adalah fokus kepada diri kita untuk merubah diri kita. Maksudnya kita nak kenal diri kita. Mungkin dalam perkongsian ini, dia lah, patutlah dia tu memang toksik rupanya. Ya, betul. Dia adalah dia, tetapi dia yang merujuk kepada tajuk ini adalah dia itu adalah saya. Kita tengok diri kita, kita semak diri kita dan kita cuba baik pulih diri kita, dan apabila diri kita merubah diri kita, saya merubah saya, anda merubah anda, maka akan wujudlah satu circle yang sangat positif dan sangat sempurna. Dan seperti mana tuntutan yang telah ataupun saranan yang diberikan oleh Dr. Amin Senin mengatakan untuk memperkukuhkan dalam pembentukan karakter, salah satunya ialah mengenali diri kita, personality diri kita, untuk melihat apa yang boleh diubah untuk membentuk environment yang baik dan membentuk karakter yang lebih positif dan sempurna. Okey. Pernah tak kita menghabiskan masa atau anda menghabiskan masa dengan seseorang yang kelihatan mesra? Mesra ni, peramah. Oi, bagusnya dia, senyum sampai ke telinga, jumpa. Tapi buatkan anda berasa tidak selamat dan keletihan secara emosi selepas anda pulang ke rumah. Ini yang kita nak tengok. Apa yang dikatakan begitu tu? Apakah yang dimaksudkan begini? Pernahkah anda menghabiskan masa dengan seseorang yang kelihatan mesra dan tapi bila balik rumah anda tidak akan anda teringat-ingat apa yang berlaku kepada perbualan atau pertemuan tadi yang mengakibatkan anda rasa tidak selesa. Exhausted, emosi anda rasa lesu, anda rasa tak gembira, itulah yang dikatakan sedang ataupun anda berada dalam situasi yang toksik. Ya, macam Cikgu Piana Sri kata pernah kawan lelaki juga serabut dengan cerita dia. Okey, baik. Contohnya. Sebab apabila dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan-puan ataupun kita akan mencari seseorang yang mana kita melihat mereka itu sebagai kawan, sebagai tempat untuk kita berkongsi. Tetapi apabila kita bertemu, kita akan melihat, lagi teruklah saya rasa, tadi elok aja saya pergi jumpa dia, tapi bila saya balik ke rumah, saya terngiang-ngiang kata-kata dia. Contoh, apabila anda berbicara, macam tadi Datuk Dr. Mahendra bercerita tentang, kalau pelajar zaman dulu, berlari-lari nak ke sekolah. Tapi pelajar zaman sekarang, berlomba-lomba nak tinggalkan sekolah. Contoh apabila anda pergi satu perjumpaan antara guru-guru, tiba-tiba ataupun satu pertemuan PIBG ke contohnya, tiba-tiba ada satu kata-kata yang mengatakan tanggungjawab sebenarnya datang daripada rumah. Contoh datang daripada rumah. Ya, benar, datang daripada rumah. Tetapi apabila anda pulang ke rumah, anda rasa kenapa jadi macam tu ya? Sebab apa? Sedangkan kita kena saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau kita saling salah menyalahkan antara satu sama lain, maka
tak best lah, perasaan tu akan menyebabkan hubungan jadi negatif. Ya, itu adalah petanda bahawa perbualan itu mengandungi unsur-unsur yang tidak selamat, yang tidak telus dan menunjukkan satu penguasaan idea yang diberikan terus kepada pendengar maupun penerima maklumat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu petanda dan signal sekiranya anda berada dalam suasana toksik. Okey. Seterusnya, apakah yang anda dapat lihat di kaca monitor masing-masing atau kaca telefon masing-masing? 3 jenis benda. 3 jenis benda memang kalau budak-budak sekarang, kalau zaman kita tok nenek je suka kopi. Budak sekarang kopi adalah satu hipster style. Hipster style, betul ke hipster style? Tapi hipster. Kopi Starbucks, kopi gantung cap pelis, Zeus kopi, Ngobdul, macam-macam lah jenama-jenama kopi ada. Yang keduanya di situ ada telur. Apakah simbolik di sebalik telur? Dan di situ juga ada gambar lubak. Okey. Jadi saya nak tahu, apakah personaliti anda? Apa pula kaitannya Dr. Zuliana ni dengan gambar-gambar tu, nak tanya personaliti pula dah. Okey, apakah personaliti anda? Kita tengok dari segi lobak. Lobak sifatnya kalau kita pegang dia keras. Keras kan? Kalau yang belum masak, keras kan? Tetapi apabila direbus, maka sifat lobak akan bertukar menjadi sangat lembut. Dan silap bulan boleh jadi bubur. Dah tak seronok, dah tak sedap, dah tak selesa nak makan. Manakala telur, sifatnya fragile ataupun cair. Kalau jatuh, pecah. Tetapi apabila berada di dalam tekanan air panas yang tinggi, direbus berjam-jam. Kalau zaman dulu telur kalau kenduri kahwin yang lama-lama berubah jadi warna merah tu, telur namanya, saya pun dah lupa namanya, tetapi dimasukkan dengan kulit bawang dan pelbagai lagi makneka, serba makneka, maka di situ akhirnya dia berubah menjadi telur pindang, telur tembelang. Suka makan ya? Okey, ramai yang bantu saya bagi jawapan, telur pindang. Jadi sifat telur yang lembut itu lama-lama bertukar menjadi keras. Dan sifat yang ketiga ataupun benda yang ketiga di atas cawan itu adalah kopi. Sifat kopi adalah berbentuk seperti dalam cawan, dia hitam, berbiji-biji. Namun apabila direbus, dimasukkan di dalam pot, dididihkan, kemudian aromanya, warna kopi itu tetap warna yang sama dan aromanya memberikan kesegaran kepada semua orang. Di sini apa yang saya nak kaitkan? Kenapa tak bergerak lagi ya? Okey. Di sini. Bagaimana toksik boleh merubah segalanya? Ya, Cik Saidin suka sangat suka minum kopi. Ramai sangat suka minum kopi sekarang. Jadi, apa kaitan dengan obat telur dan kopi? Kalau kita perasannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya menggunakan perkataan salutasi tuan-tuan dan puan-puannya yang berusaha doktor-doktor sekalian. Kalau dikatakan dilihatkan dari segi 3 telur, kita tengok kita punya personality. Personality manusia terbahagi ataupun sikap tingkah laku manusia ni terbahagi kepada 3, iaitu pasif, agresif dan asertif. Bagaimana toksik boleh merubah segalanya? Kalau kita tengok kes yang pertama yang saya munculkan tadi, seorang pekerja yang pada asalnya lurus, orang kata mungkin boleh diistilahkan sebagai orang yang terlalu baik, lurus je. Kenapa? Sebabnya beliau telah berada dalam satu suasana yang toksik, menyebabkan beliau telah repress dia punya kesedihan, dia punya kesakitan, sebab dia tak pandai nak melawan. Dia jadi seperti telur, direbus dan direbus dan direbus, akhirnya dia bertukar menjadi karakter agresif, keras. Perbandingan dekat sini, lobak seumpama pasif. Daripada keras, dia menjadi lebih lembut dan akhirnya lemah, longlai. Telur
dikaitkan atau dianalogikan sebagai karakter agresif. Asalnya lembut, ditekan, akhirnya menjadi keras di dalam dan personalitinya berubah menjadi agresif. Manakala coffee pula adalah satu elemen, satu keadaan, perangai yang merubah anda menjadi seorang yang asertif. Dalam menyampai ada kelembutan, dalam bersuara ada ketegasan, namun maksud yang ingin disampaikan itu mendalam. Namun, tiga perkara ini telah merubah diri individu. Bagaimana toksik boleh merubah segalanya? Kerana individu yang bersifat toksik akan memberi kesan kepada orang sekelilingnya. Disebabkan itulah tajuk pada hari ini saya bagi khusus untuk saya dan juga pendengar semua, penonton semua, saya atau dia. Kerana apa? Tanpa kita sedar, tuan-tuan dan puan-puan yang berusia doktor sekalian, tanpa kita sedar, sebenarnya sikap kita juga menjadi toksik kepada orang lain. Dan kalau kita melihat orang lain itu merupakan penyumbang kepada diri kita menjadi toksik ataupun kita menjadi lobak ataupun telur, kita menjadi agresif ataupun pasif, di hujung perkongsian ini nanti saya akan berkongsi bagaimana untuk kita menghadapi atau berdepan dengan individu-individu toksik. Baiklah, seterusnya. Apa itu toksik? Toksik sudah semestinya, sifatnya membahayakan. Okay, selamat datang ya kepada semua partisipan. Saya alu-alukan semua kehadiran yang baru masuk. Saya dah lihat di sini 281. Okey. Betul, kadang kita juga jadi toksik kepada orang lain. Ya, betul. Jadi kita sama-sama cek ya. Hari ini tujuannya kita buat self-assessment. Kita buat penilaian kita sendiri. Jangan kita memandang orang dan kita jangan tengok apa perkongsian petang ini adalah untuk melihat dan mencari-cari siapa orang toksik sekeliling kita. Kita nak lihat dalam diri kita dan setiap daripada kita itu adalah saya. Saya tu adalah, saya adalah Zuliana, saya adalah Cikgu Rozaina, saya adalah Cikgu Syahril ataupun siapa sahaja yang berada di hadapan saya. Ini adalah kita dengar topik perkongsian petang ini, kita letak saya. Itu adalah saya. Apa itu toksik? Toksiknya memang sifatnya membahayakan. Seperti mana yang berlaku beberapa minggu lepas. Sepasang suami isteri telah disimbah dengan toksik kerana faktor cemburu, kedai laris dan sebagainya, maka telah berikan pengaruh negatif kepada diri yang kena dan juga orang yang melakukan. Kerana apa? Berikan pengaruh negatif ni kalau aspek toksik itu toksik yang cecair itu. Tetapi kalau toksik yang melibatkan penampilan kita, kita telah memberi pengaruh negatif kepada orang lain menerusi apa? Menerusi perlakuan, menerusi bicara. Kadang-kadang kita tak sedar, kita tak perasan pun gurauan kita itu melukakan. Melukakan hati orang, melukakan hati anak, melukakan hati suami. Kalau suami saya ada yang ada mendengar hari ini, dengarlah ya suamiku, saya sedang membebel untuk memberikan nasihat kepada diri saya juga. Okey, baiklah. Jadi perkara ini berikan pengaruh negatif kepada orang lain dari segi bicara. Sebab bila toksik ini, dia akan memberikan satu impak yang buruk apabila kita melihat orang lain sebagai pesaing. Dan orang toksik ni biasanya dia akan mempunyai tingkah laku dan tindakan yang suka buat orang lain sakit. Dan sebenarnya mereka lah yang merupakan faktor pencetus utama perhubungan toksik itu. Sebab apa? Sebab orang toksik tak sedar dia toksik. Sebab apa? Kerana salah satu elemen untuk mengenal pasti adakah anda toksik ataupun tidak ialah mahir untuk menjadi manipulatif ataupun mahir untuk menjadikan diri ini dilihat sebagai mangsa. Sedangkan diri mereka adalah pemangsa kepada orang lain. Sedangkan diri kita adalah pemangsa kepada orang lain. Okey? Baik. Kadang-kala bila kita buat perkara baik pun orang lain bercakap belakang tentang kita. Ya benar. Itu tak dapat dilarikan Tuan Muhammad Idham. Tetapi apa yang berlaku, hidup kita, diri kita, hak kita. Saya akan teruskan dengan slide selanjutnya. Kerana dalam
perkongsian chat yang saya dapat lihat, insya-Allah akan ada disentuh dalam slide selanjutnya. Jadi siapa ataupun apakah yang menjadi punca dan sumber kepada toksik? Sebab benda apa pun mesti ada punca, mesti ada sumber. Dia tak akan berlaku tanpa ada punca dan tak akan berlaku tanpa ada sumber. Yang pertamanya, kawan-kawan. Okey, saya menarik ya, saya baca ya. Adakah berbuat baik juga dikategorikan sebagai toksik? Yes, bagus Puan Mahani. Dan yang saya tak baca tu bukanlah tak bagus, tak menarik, tetapi saya terpaksa pilih-pilih. Sebab bila saya nampak tu saya terus untuk. Sebab ada satu istilah yang akan kita sentuh nanti iaitu toxic positivity. Alamak, ada juga positif jadi toksik. Jadi kita akan tengok nanti. Okey, punca dan sumber toksik ini ialah yang pertamanya kawan-kawan. Yang kedua pasangan. Yang ketiga ibu bapa. Yang keempat diri sendiri, dan apabila keempat-empat tu bergabung, maka akan wujudlah sumber dari persekitaran. Persekitaran itu akan berlaku apabila kita bergabung tenaga di dalam satu bentuk perhubungan, dalam satu bentuk tingkah laku, pelbagai bentuk tingkah laku, pelbagai bentuk bicara, maka dia akan membentuk persekitaran dan sumber toksik. Bagaimana boleh datang daripada kawan-kawan? Salah satu yang saya baca tadi dalam ruangan chat, dia kata adakah orang toksik ni insecure? Yes. Salah satunya yang boleh memunculkan rasa toksik ialah, contoh ya, cek hati kita. Ada tak hati kita ni, bila orang bercakap ataupun bila orang mencapai sesuatu kejayaan, kita rasa cemburu. Cemburu dia terbagi kepada dua pula. Cemburu yang mana kita rasa, saya nak buat jugalah. Oh, dia ada kedai. Dulu dia ada kedai satu je, sekarang ada dua. Okey, kita rasa cemburu. Tapi kita ambil cemburu itu sebagai berusaha untuk buat lebih baik. Maksudnya bersaing untuk melahirkan 2-3 kedai kita yang lain. Tetapi ada satu side lagi yang menjadi toksik ialah dia membuat satu proses yang lain. Iaitu mereka cerita, membuat cerita-cerita palsu, menjadi bahan atau paparazi, mamarazi tidak bertauliah untuk menyebarluaskan info-info. Dan adakah kita begitu? Okey, ini punca dan sumbernya. Encik Pian Nasri kata, jumpa Tok Bomo. Itu minta dijauhkanlah perangai-perangai sebegitu dalam diri kita ya. Okey. Setelah itu toksik. Bagaimana untuk mengesan sifat-sifat dalam diri anda dan orang lain? Saya nak diri saya bila saya share ni, saya semakin sedar, saya semakin jelas bahawasanya kita ni bukanlah orang yang jadi toksik pada orang lain. Tetapi perlu ingat ya, kita manusia. Ada masanya kita terbabas. Bila terbabas, cepat-cepatlah kita sedar dan kita memohon maaf. Andai itu dalam ruang lingkup kemampuan kita. Ruang lingkup lain. Ruang lingkup kemampuan kita. Tapi kalau itu adalah perkara yang tidak mampu untuk kita ubahkan, ataupun kita tak mampu pergi ke tempat ataupun ke destinasi yang ada berlaku perkara yang kita tak boleh minta maaf, maka hentikan perangai tersebut ataupun hentikan kata-kata tersebut setakat itu sahaja. Okey? Baik, seterusnya. Bagaimana? Yang pertamanya ialah perbezaan antara menjadi toksik dan bertindak toksik. Dia ada dua perkara. Menjadi toksik ni, kita ni memang PL. PL. Dia tak boleh satu hari tak bercerita pasal orang, satu hari tak mengutuk pasal orang, satu hari tak melukakan hati orang, kita tak boleh nak duduk diam. Itu kategori menjadi toksik. Maknanya memang dah orang kata dah mangli dah dalam dirinya, ataupun kita ni dah kategori macam apa panggil lagi, mangli satu, perak kata satu lagi dah pure, tak tahu betul ke tak perak ya, saya orang Terengganu tapi saya cubalah sebab saya dah lama jadi orang Perak. Jadi dah sebati dalam diri, maka apabila menjadi toksik, ia tertanam dalam kepribadian kita dan secara aktif suka menyakiti orang lain, dan kita anggap benda yang kita buat tu menyakiti hati orang tu, kita anggap itu adalah gurauan. Dengan mudahnya kita berkata, sorry ya, saya bergurau je tadi tu, janganlah ambil hati. Contoh,
Ya, ataupun kita berkata, alah itu pun nak sentak ke, biasa, relax, chill lah budak ni punya ayat. Sedangkan yang mendengar telah terluka. Okey, yang keduanya ialah dari orang Ganu kita, Salfarina Abdul Ghani. Ya, Cikgu Salfarina, selamat datang. Okey, muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri. Untuk slot ni memang saya tak nak tuan-tuan, perempuan, penonton-penonton pergi cari siapa orang yang buat macam ni. Saya nak saya sendiri semak diri saya, tuan-tuan dan perempuan pun semak diri sendiri. Ya Cikgu Farah, gurau tak kena tempat. Gurau tak kena tempat. Kita dah penat ya, tiba-tiba gurau, alamak tersilap pula. Yang keduanya ialah bertindak toksik sepadan dengan aspek tingkah laku kita. Kadang-kadang tanpa disedari tingkah laku toksik ini boleh mengambil alih kita. Contoh, dah penat sangat pada hari itu, kita pun terberubah. Analoginya macam fikirkan ia seperti anda ni seorang yang tanpa sedar otot anda telah mengepam steroid metafora dan tak lama lagi ia kelihatan seperti hak, marah sangat kan, bertukar jadi hak. Maksudnya di situ bukannya orang tu adalah individu toksik secara semula jadi, tetapi dia bertindak toksik tanpa disedari. Jadi apabila dalam keadaan itu, boleh ke mengubah toksik dalam diri ni? Boleh tuan-tuan dan puan-puan, dengan syarat bukan saya yang menyuruh. Bukan syarat Dr. Hadi yang menyuruh. Bukan syarat Datuk Dr. Mahendra yang suruh. Tetapi dengan syarat saya sedar saya sedang bermasalah, saya sedar saya sedang menyakitkan orang, saya sedar saya perlu lakukan perubahan dan saya sedar saya yang kena buat perubahan. Okey, dia kata kat kita boleh. Bila kita kata kat dia, terus start motor keluar. Alamak, itu pun satu pesen juga dah. Okey, tak apa. Tetapi apabila dalam situasi itu, banyak-banyakkan untuk kita melihat diri kita untuk kesejahteraan diri kita. Sebab sekarang, hari ini ataupun dunia pasca pandemik, kita membicarakan tentang psychological well-being ataupun kesejahteraan psikologi. Yang mana kita nak jaga apa? Kesejahteraan mental. Kenapa? Kerana banyak isu-isu kesihatan mental yang berlaku disebabkan diri kita berdepan dengan situasi yang tidak diduga, tidak mencabar dan macam-macam lagi. Dia akan menyebabkan diri kita akan dalam keadaan yang teraniaya oleh diri kita sendiri. Kerana apa? Kalau kebetulan ada support system yang bagus, anda boleh bangkit semula. Tetapi kalau anda tidak mempunyai support system yang bagus, anda boleh jadi akan lebih hanyut dan sama ada anda akan bertukar karakter menjadi lobak ataupun anda berubah karakter menjadi telur. Okey, seterusnya. Apakah faktor toksik terjadi? Bagaimana faktor toksik terjadi? Yang pertamanya, faktor toksik terjadi ialah faktor peribadi. Ini saya boleh kongsilah satu kisah sahabat saya yang dia seorang guru. Dan bagi dia, saya dengan dia sangat rapat sebab beliau semasa menjadi seorang guru dan membesarkan anaknya, dia seorang yang sangat memberikan penekanan kepada anak. Guru perlu dihormati. Guru sangat perlu dihormati dan tak boleh langgar kata-kata cikgu. Walaupun cikgu itu melakukan sesuatu perkara yang pada dasar pandangan matanya adalah salah terhadap anak. Okey. Jadi apabila berlaku situasi itu, berjumpa dengan saya beberapa bulan yang lepas. Dia cakap anak dia ada masalah pada masa persekolahan di peringkat menengah. Okey. Bila dalam keadaan itu, bila jumpa dengan dia cakap, saya jumpa dengan cikgu dia. Sebab saya tahu anak saya bercerita, dia dah terperangkap dengan rasa sedih dan tak gembira. Mak tak pernah nak validate perasaan dia, menyatakan dia tak salah, asyik betulkan cikgu aja, sedangkan cikgu dah buat sesuatu yang memalukan dia dan akhirnya anaknya menarik diri daripada berhubung baik dengan dia. Dan apabila anak nombor 3-nya ada masalah, dia telah bersemuka dengan guru kerana dia kata, dia cerita tu saya kata, ini dah dalam hati saya lah, saya tak menyatakan kepada dia ya, kerana kita perlu menghormati sewaktu individu itu berbicara. Maksudnya dia dah masuk ke zon toksik tanpa sedar. Kerana apa zon toksik saya kata begitu? Kerana dia telah berbicara dengan guru tersebut dengan keadaan yang mungkin tidak sesuai dari segi ayat, penyusunan ayat dan sebagainya. Tetapi apabila dia bercerita begini, saya jadikan contoh hari ini kerana
faktor peribadi boleh menjadi punca kepada toksik. Sebelum ni tak pandai melawan bos, tiba-tiba tukar tempat baru, tukar lawan bos. Sedangkan bos tempat baru bagus, tetapi dia ada faktor peribadi ataupun faktor pengalaman lampau yang menyebabkan dia rasa tertekan dan dia tak nak dia dibuli macam dulu. Itu maksudnya ada faktor peribadi yang telah berlaku kepada beliau pada masa kenangan lampau. Yang keduanya, pola asuhan. Ibu bapa dibesarkan dengan kekerasan atau terlalu dimanjakan. Anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang berusaha doktor-doktor sekalian, kadang-kala kita apabila membesarkan anak, kita nak kesempurnaan kepada anak-anak kita. Tak ada siapa pun nak anak-anak kita jadi sebaliknya. Jadi pola asuhan itu menyebabkan kita mungkin membesarkan mereka dengan kekerasan atau terlalu dimanjakan, dan karakter ataupun pola asuhan ini telah membentuk satu karakter toksik dalam diri anak-anak kita pada masa akan datang. Jadi break the chain. Kalau zaman PKP COVID dulu kan kita nak putuskan COVID, tetapi kita putuskan pula sekarang ni dunia toksik. Dan yang ketiganya ialah faktor toksik terjadi adalah kesihatan mental yang terjejas. Kalau saya sebut pasal narsistik, mesti yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, terima kasih sahabat lama Adinda Ilin Yohana Aiza. Pernah dulu bersahabat di SMK Mekahas. Betul tu. Terima kasih sudi hadir. Okey. Kesihatan mental yang terjejas, iaitu narsistik. Kalau saya sebut tentang narsistik, ramai orang berbicara tentang narcissistic personality disorder. Dan pada 2 bulan rasa, lebih kurang plus minus 2 bulan yang lepas, saya ada bercakap, saya berkunjung ke salah satu ma'had di Ipoh ni, Ma'had Adiniah. Saya bercakap dan berbicara dengan pengetua sekolah tersebut yang berkata, dia menunjukkan saya satu plan sifat manusia. Sifat manusia yang mana salah satunya sampai satu lapisan, mereka akan berada di satu zon yang dinamakan monster character. Monster character ni itu adalah yang dinyatakan dalam istilah psikologi yang berada dalam DSM-5 sekarang ini, berbicara tentang personality, narcissistic personality disorder. Bagaimana nak elak jadi orang yang toksik? Okey, baik, terima kasih. Kita akan terus kepada slide-slide yang selanjutnya nanti. Jadi jenis narsistik ni, kalau kita tak kawal toksik kita tu, tahu tak apa akan berlaku? Kita boleh masuk kepada zon narsis ataupun kita memang dah ada narsis. Narsistik ni adalah penyakit ujub. Penyakit ujub dalam diri dia, anggap diri wali. Maksudnya kalau dalam narsis tu sendiri ada 4 karakter narsis, 4 jenis narsistik. Yang pertamanya vulnerable narsistik, yang kedua cerebral narsistik. Nak cakap bahasa orang putih, dia lidah Terengganu kan, dia jadi lain sikit, tak apa nah. Okey, kemudian yang ketiganya somatic narsistik, dan yang keempatnya ialah spiritual narsistik. Apakah keempat-empat ini? Sekiranya ada masa dan ruang, insya-Allah saya akan terangkan, kerana pada hari ini kita fokus kepada toksik terlebih dahulu. Okey. Ni dia, tu dia. Jom kenali ciri-ciri toksik. Sebab apa? Saya nak kenal diri saya juga. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu pun nak kenal diri tuan-tuan dan puan-puan dan cikgu-cikgu juga. Sebab apa? Untuk membentuk environment selamat, untuk membentuk environment sejahtera, untuk membentuk environment yang bahagia, kita perlu buat semakan diri kita. Sebab kalau kita tak semak diri kita, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita dan kita syok sendiri. Kita syok sendiri. Bila kita syok sendiri, maka kita akan merasakan kita je betul. Okey. Perkara yang perlu anda tahu ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang toksik ini merupakan penyampai yang pandai memanipulasi dalam berbicara, membuatkan anda rasa tidak selamat tentang diri sendiri. Kalau kita ni adalah orang toksik, kita suka cakap pada kawan kita, awak tu sepatutnya awak tak sesuai lah pegang jawatan ni, sebab bila awak pegang jawatan tu bukan tak bagus, saya nampak bagus, tapi dia macam tak samalah dengan yang lalu. Orang toksik ni rasa bila orang yang dengar tu dia rasa tak selamat dengan diri dia. Maksudnya dia rasa, aku ni tak ada kemampuan ke? Aku tak layak ke buat? Jadi dia akan mula membentuk permainan dalam jiwa.
Kemudian orang toksik berkemahiran penuh untuk gaslight, buatkan anda mempunyai penilaian kedua tentang diri anda meskipun anda tahu anda betul. Sebab diri kita ni kita tahu kelebihan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kekuatan dan sebagainya. Tetapi gaslight daripada orang toksik ni menyebabkan kita pun tak yakin, betul ke aku ni macam ni? Gaslight ni penyubur ataupun kita penyala api. Penyala api. Dan yang ketiganya, mereka juga suka untuk meletakkan kesalahan terhadap orang lain untuk tampil sebagai yang sempurna di mata orang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, hindarilah diri kita daripada memanipulasi orang lain untuk menampakkan kita ni bagus dan kita membuatkan orang lain sempurna, menampakkan kita ni sempurna di mata orang lain tapi kita menjatuhkan orang lain. Dapat tak perkataannya? Sebab walaupun kita naik tapi ada hati-hati yang terluka, ingat, hati-hati yang terluka itu ada doa yang boleh dipanjatkan. Jangan sampai doa itu diangkat tangannya dan diaminkan oleh penghuni semua alam. Ya Allah, Allah mengangkat dan menerima, kita tak mau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sama-sama cek betul-betul diri kita. Kita boleh ubah diri kita yang toksik tapi orang lain tidak mampu mengubahnya. Seterusnya, manusia-manusia ni toksik ni akhirnya jadi kera sumbang. Tapi kadang-kadang orang toksik tak jadi kera sumbang. Mangsa dia yang akan jadi kera sumbang. Kerana apa? Mereka pandai untuk menjadi seorang yang pembicara yang baik. Ini dia. Yang pertamanya, mereka pembicara yang berbahaya. Pembicara tu yang berbahaya. Jadi sekali lagi disclaimer, slot hari ini adalah kita melihat diri kita pertamanya. Yang kedua, baru kita melihat circle individu di luar daripada diri kita. Kerana apa? Kita cikgu, bantu cikgu. Kita nak bantu diri kita, jangan kita jadi cikgu toksik kepada pelajar kita. Bagaimana contoh jadi cikgu toksik pada pelajar kita? Contoh, ada satu saya bersembang dengan ada seorang pelajar lah, dia balik daripada PBS. PBS tu Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Dia kata, Mama Zul, ada cikgu tu kan masa berlari-lari tu budak tu memang lari lambat. Pelajar saya panggil Mama Zul ya. Lepas tu bila lari-lari lambat saya dengar salah seorang cikgu tu jerit, itulah siapa suruh merokok, kang dah jadi lari lambat. Contohnya kan, sebenarnya itu mungkin berbentuk secara teguran secara tidak langsung dalam bentuk respon. Tetapi tanpa sedar, ayat itu telah memberikan satu kata-kata yang seandainya pelajar itu dengar, either dia akan cuba berhenti merokok ataupun dia akan kata, apalah, membentuk satu environment yang tegang antara guru dan juga murid dan juga antara siapa-siapa sahaja. Komunikasi yang berkesan bukan dalam kamus orang toksik. Janji dia boleh lepaskan apa yang dia rasa. Bersama toksik, perbualan akan diakhiri dengan rasa teruk tentang diri anda. Mereka melakukan tindakan pasif atau agresif dan mereka dera diri kita ni dengan cara dia orang akan buat silent treatment, iaitu memulaukan ataupun mereka menjerit kepada kita. Jadi bagaimana kita nak kawal hubungan? Bagaimana kita nak membentuk satu suasana yang baik? Bagaimana kita nak menjadi seorang yang lebih sempurna sihat mental dan emosi? So, apabila kalau anda rasa anda merupakan individu sebegini yang suka menyakitkan hati orang lain dengan kata-kata anda, dan anda kalau tak perasan kata-kata anda itu adalah kata-kata yang melukakan, kalau betul anda ingin melakukan perubahan, anda gunakan teknologi yang ada, iaitu apa dia? Telefon. Sokong pula dah. Rakam dan dengar semula. Sebab kadang-kala kita melihat diri kita adalah baik, tetapi kita selalu memandang orang lain sebagai penyebab kepada diri kita yang bermasalah. Maksudnya kita suka tengok orang, siapa yang buat kita masalah, dan kita tak tengok diri kita. Jadi rakam, adakah kita ni pembicara yang berbahaya? Ataupun kalau anda ada kekuatan, anda boleh tanya kawan. Tapi tanya kawan yang jangan kita nampak kawan tu bercirikan toksik lah. Mungkin kawan tu kita nampak tulus dan telus dalam memberikan kata-kata dan pendapat.
Okay. Sebab kalau tanya kawan-kawan yang toksik, habislah dari niat nak membuat perubahan, akhirnya kita menjadi seorang yang penuh kemarahan. Okay. Baik. Jadi pada waktu ini, mereka pembicara yang berbahaya. Yang seterusnya, mereka sentiasa menjadi mangsa. Orang toksik ni dia akan kata dia je adalah mangsa. Jadi apa yang berlaku ialah mereka akan sentiasa mencari jalan untuk pusing cerita. Pusing cerita. Mereka akan sentiasa tidak bersetuju dengan kita ataupun orang lain. Mereka akan menyalahkan kita seandainya ada perkara-perkara yang berlaku, ataupun kita ni suka cari orang lain sebagai mangsa. Bukan kawan saja, toksik keluarga pun ada. Di mana-mana toksik sentiasa ada. Betul tu Cikgu Suria atau Puan Suria. Di mana-mana je berada. Jadi hari ini saya nak putuskan rangkaian di mana-mana berada itu dengan disclaimer penafian yang dibuat di awal tadi. Slot ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi slot ini untuk saya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah sebut slot ini adalah untuk saya, bukannya untuk orang lain, tetapi saya. Jadi bila saya, maksudnya saya adalah Zuliana, saya adalah Suria, saya adalah Aida Zarina. Yes, betul tu cikgu. Saya adalah untuk Syazwa Syuhada. Ya, itu dia untuk saya. Baik, terima kasih. Jadi apabila kita berkata bahawa kita sentiasa menjadi mangsa, kita akan jadi manipulators lah. Kita akan mencari orang lain untuk kita meletakkan kesalahan yang kita lakukan untuk melihatkan kita ni adalah penuh suci, manusia yang tidak pernah bersalah, manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dengan mencari gajah hitam pula dah. Kambing hitam. Kambing hitam. Jadi di situlah kita ini, saya, anda semua kena lihat, kalau itulah yang biasa anda lakukan, maka kita perlu melihat satu lagi sejarah, iaitu sejarah adakah kita suka orang melihat kita perkara yang tak elok? Adakah kita suka orang lain bercakap tentang kita tentang tak elok? Kalau tak suka, begitu juga dia. Jadi, saya perlu ubah diri saya. Saya tak boleh jadikan diri saya ni mangsa atas kesalahan saya. Berani untuk mengaku kesalahan dan berani untuk membuat perubahan. Macam mana nak lari dari orang toksik ni? Nanti akan sampai slide-nya ya, Puan Anita, di hujung nanti insya-Allah. Okey, seterusnya. Saya rasa laju pula masa bergerak. Dah 40 minit dah. Okey. Kemudian mereka sentiasa menjadi mangsa dan seterusnya ialah mereka menipu secara konsisten dan meminta kemaafan palsu. Kalau kita ni adalah karakter ini, tengok macam mana cara ataupun kalau kita rasa yang ini sesuai untuk melihat orang lain, tengok macam mana mata mereka memainkan peranan. Sebab orang toksik atau kita sendiri, saya sendiri ataupun anda sendiri, orang toksik ni dia akan bijak dalam memanipulkan cerita. Dan mereka hanya akan nak dengar apa yang mereka nak dengar dan mereka hanya lihat apa yang mereka nak lihat. Jadi menipu secara konsisten ini adalah bentuk nak buat satu drama. Cerita berkaitan dengan kisah-kisah yang mana satu cerita boleh dikembang-gemburkan sehingga berbulan-bulan, sehingga bertahun-tahun, sehingga ke akhirnya. Jadi disebabkan itulah saya dan kita semua tidak mahu terperangkap dalam dosa yang mana kita mewujudkan perkara yang tidak bagus. Ya Puan Cikgu Nana Ariana, I choose quality over quantity. Yes, kita kecilkan zone, circle kita. Kalau umur-umur macam kita ni, kita dah mula mengecil dah circle kita. Kita berkawan dengan semua orang, jangan bermusuh kerana itu adalah perbuatan yang tidak disukai kerana memutuskan silaturahim, tetapi pilih-pilih siapa yang kita boleh rasa untuk kita bergaul lebih mesra. Okey, kemudian mereka membuatkan anda rasa bersalah. Bila dalam keadaan ini, bila kita berada dalam toksik dan anda pun mungkin kalau saya melihat saya sebagai ibu dan bapa. Ya, ibu dan bapa. Maksudnya saya ibu. Dan saya juga melihat saya sebagai anak buah. Saya melihat saya sebagai pekerja.
apabila kita berhadapan dalam satu situasi kadang-kala, adakah kita ni menyebabkan orang lain jadi tidak yakin dengan diri mereka? Macam mana tu? Jadi kalau dalam keadaan ini terwujud, saya dan siapa sahaja yang berada dalam situasi ini, jangan manipulate suasana yang mengakibatkan orang lain rasa tertekan. Contohnya, sebab awak lah bagi saya lambat ni dokumen ni. Sepatutnya saya kata hantar pukul 2, awak hantar pukul 1.50. Saya dah terlepas dah bas. Saya dah terlepas dah post pukul 3. Contoh. Kira manipulate. Okey. Pendekatan Puan Amisah, saya share terus. Pendekatan Puan Amisah, dia kata elakkan daripada jumpa dengan individu yang toksik. Terbaik perkongsian. Cuma doktor macam tak baca komen. Sebab 1 jam je, Cik. Kalau 1 jam saya baca komen, saya tak sempat habiskan slide saya. Saya akan baca yang mana lintas je, minta maaf ya. Okey, tetapi saya akan cuba cover semua. Okey, seterusnya. Ya. Seterusnya. Saya bila ulang 2 kali tu sebab saya tekan dia tak mau keluar. Saya ulang 2 kali. Okey. Mereka memberikan penghakiman yang tidak perlu dan menyakitkan. Orang toksik ni seringkali secara ekstrimnya membuat satu penghakiman apabila mereka rasa mereka perlu lakukan. Mereka ni suka sangat bertalam 2 muka. Orang Melayu kita ataupun opah tok nenek kita dulu memang hebat sungguh. Dia tahu buat peribahasa bertalam 2 muka. Sebab apa talam 2 muka ni? Kejap gosip, kejap spread rumors, kejap bongkar cerita, sekejap sakitkan hati orang dengan komen-komen negatif dan macam-macam lagi dalam dunia sosial. Okey, dan mereka selalunya nak bagi orang nampak dia betul, dia bagus, dia hebat. Okey. Boleh, tak ada masalah. Silakan, sila kongsi. Dihalalkan untuk screen. Okey. Jadi bila dalam keadaan ini, sebenarnya kita cek diri kita. Ini boleh dikatakan ramai yang suka untuk makan daging busuk. Daging busuk tu apa? Daging busuk tu kan apabila kita mengumpat pasal orang lain, kita bercerita pasal keburukan orang lain, dan yang paling sedih lagi bercerita dan mengumpat daripada orang kepada orang dan kepada orang dan kepada orang yang lain. Yang itu yang sangat menyakitkan dan memedihkan. Kita tahu individu itu teruk. Tetapi kita jangan menjadi penyumbang kepada dia menjadi lagi teruk. Kerana apabila saya terbaca satu kata-kata apabila Imam Asy-Syafi'i, kalau tak silap saya, dia mengatakan satu kata-katanya apabila seorang penyampai berita kepadanya sampaikan cerita tentang dia, dia kata, wahai si Fulan, apabila anda membawa berita kepadaku sekiranya cerita itu benar, anda adalah pengadu domba. Dan sekiranya perkara itu tidak benar, maka anda adalah orang yang fasik. Jadi terhenti di situ perkara yang hendak disampaikan oleh orang lain. Jadi please, memberi penghakiman yang tidak perlu dan menyakitkan ini please. Saya pesan juga kat diri saya. Tapi kita kena ada circle yang untuk kita share, kongsi, kerana ada satu perkara yang boleh menyebabkan kita jadi lebih sakit, iaitu toxic positivity. Toxic positivity itu menyakitkan. Okey, seterusnya. Mereka memberikan bom cinta kepada anda. Contoh, kalau saya berikan bom cinta kepada, contoh ada kenalan saya yang baru datang contohnya. Saya berikan bom cinta. Macam mana bom cinta tu? Kalau bom cinta ni biasa istilah ni dalam NPD memang banyak. Gaslight, bom cinta, red flag, itu cerita lain. Yes, love bombing. Love bombing. Dia bagi cinta, dia bagi sayang, dia bagi kasih, dia bagi kepercayaan, dia ada secara fizikal, dia ada secara mental, dia ada secara emosi. Tetapi tiba satu waktu ketika dan detik yang tepat dan meletuplah bom itu, dia akan mencari satu kesalahan dan dia akan mencari satu kebencian, dia akan membentukkan satu permusuhan, dia akan membentukkan satu perasaan yang orang lain boleh benci kepada anda, dan akhirnya dan anda juga boleh membentuk rasa benci orang lain kepada dia dengan membuatkan dia nampak seperti mangsa yang bersalah dan kesian kepada orang yang baru nak meningkat naik. Akhirnya tak habis lagi sebab terus ya. Akhirnya sebab orang yang menjadi mangsa toksik ini, dia boleh jadi orang yang hilang
karakter, hilang punca. Dia boleh jadi hilang perasaan dan sebagainya, dan akhirnya dia boleh jadi hilang personality dia dalam kehidupan. Jadi sayangi diri kita sebab tak ada siapa yang boleh bantu diri kita untuk jadi orang yang kuat menempuh segala halangan ini. Kalau dalam resilient, kita ada faktor pelindung. Jadi kena cari faktor pelindung untuk kita kuat dan cekal. Okey, masuk ciri-ciri toksik seterusnya. Down terus. Cik Pian kata, benar. Farah Azura kata, saya dah kena. Okey, sekali lagi disclaimer ya, saya tak baca komen banyak-banyak sebabnya saya akan cuba fokuskan kepada slide, tetapi saya akan baca sekiranya saya terpandang pada ruangan chat. Ciri-ciri toksik. Susah menerima sesuatu, susah melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Pendek kata, negatif lah. Datanglah apa pun, negatif je. Tak boleh nak kata apa. Dia lihat dunia ni sentiasa kejam dengan dia. Dapat jadual waktu, dia rasa semua orang tak adil dengan dia. Dia mengomel. Dia suka mengomel. Kemudian dia suka menuduh lah. Dia suka menghakimi. Yelah, dia tu memang, tahu tak, dia tu kalau bagi kat saya, memang macam ni. Lepas tu, kalau dah bagi elok pula, tengok dia bagi kelas lain, kelas ni, saya nak kelas ni, dia bagi kelas ni. Kalau dah bagi kelas yang dia nak pula, ada ke patut, kelas ni betul lah saya nak, tapi bangunannya hujung Tanjung tu. Ada je yang tak kena, Masya Allah. Dan suka memanipulatif orang lain, ada niat lain. Suka mengharapkan sesuatu balasan. Play victim. Seterusnya, suka belilah. Awak tu cantik, tapi kalau tak pakai lagi cantik, contohnya kan. Ataupun awak bercakap tu saya rasakan menariklah isinya, tapi kalau tak bercakap lagi bagus. Dia berbentuk sarkastik, dia berbentuk sangat orang kata macam santai, tetapi padat, melekat, kena terus ke dalam hatinya. Okey, kemudian tidak berprinsip. Kalau tidak berprinsip ni macam lalang. Suka cakap, lain belakang, lain depan. Lepas tu buat skrip cerita, ikut jalan cerita yang dia mahu. Saya lihat bajet bagus ya, bajet bagus. Jadi kita janganlah menjadi seorang yang bajet bagus. Lepas tu sukar membantu orang lain. Kalau suka pun, yang ni istilahnya sukar membantu orang lain. Tapi kalau suka membantu orang lain pun, dia suka ungkit belakang hari. Sampai satu detik dan ketika, Masya Allah, diungkitnya pelbagai perkara. Alamak, rasa kita ni terduduklah. Kenapalah dia berubah macam tu? Apalah salah saya pada dia? Saya rasa dia sangat sayangkan saya sebelum ni. Dia tolong saya dengan ikhlas hati. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau terjebak dengan individu macam tu, itu bukanlah dia berubah. Tetapi saya suka petik satu perkataan ni daripada sahabat saya. Bukan dia berubah, tapi itu adalah karakter yang muncul setelah proses perubahan itu berlaku. Jadi jangan bom diri kita dengan isu-isu yang boleh menjejaskan emosi kita dan memusnahkan potensi kita sendiri. Seterusnya, orang toksik menahan potensi orang lain kepada berubah. Suka tengok orang berjaya sebab mereka akan rasa individu ataupun kita akan rasa orang yang bagus daripada kita itu akan mencaras diri kita. So kita mula rasa libang libu, kita rasa panas ponggung, kita rasa tak seronok, tak gembira. Dan apabila keadaan itu, maka kita akan mula, ni kita merujuk untuk lakukan perubahannya, bukan kita nak ke arah ini ya, kita merujuk kepada perubahan. Kita perlu ikhlas dan redha dalam apa juga yang kita buat supaya apabila rezeki dia menjadi lebih baik, ataupun seperti Cik Anisha ni kata, kena ikhlas dan semua perkara, supaya apabila kita ni hati kita lebih baik, kita akan redha dan ikhlas. Maksudnya, rezeki dia dapat naik pangkat asbab bantuan kita. Alhamdulillah, tumpang seronok. Allah akan bantu kita ikut cara yang lain. Rezeki kita ikut lain akan sampai. Yang ini yang sedih. Apabila saya sebut NPD tadi ya, Narcissistic Personality Disorder, kurang empati kepada orang lain. Ini adalah kategori kurang empati kepada orang lain, yang mana apabila tak ada empati, dia rasa saya pun boleh buat kerja 4-5, kenapa dia dapat 2 je dah tak boleh. Saya pun sakit, kenapa dia sakit sikit pun dah tak boleh. Angkuh, penuh dengan keangkuhan. Dia rasa dia je bijak, dia rasa dia je bagus, dia rasa dia je terbaik.
dan suka mengarah. Bossiness. Sangat bossiness. Kita je lah suruh orang. Asyik kita je kasar dengan orang. Kita ni merujuk siapa topik kita tadi? Saya kan? Saya. Jadi apabila kita dapat sedar tentang situasi itu, maka kita hendaklah merubah dan melihat kerana toksik ini adalah satu situasi yang boleh menyebabkan kita melakukan gangguan kepada orang lain secara tanpa sedar. Contoh, gangguan orang lain di tempat kerja untuk kepentingan peribadi yang menyebabkan emosi orang lain terganggu ialah yang pertamanya apa dia? Simple je. Ketawa. Gelak, berdekah-dekah. Kita tak rasa apa sebab kita tengah gembira, tapi mungkin sahabat kita sedang dilanda emosi yang sakit. Jadi bila kita ketawa berdekah-dekah tanpa kawalan, kita telah mengganggu emosi sahabat kita. Dan mungkin juga kita memasang lagu dengan kuat. Mungkin kita sukakan lagu itu, tetapi sahabat kita yang lain mungkin tidak suka. Jadi berpada-padalah dalam membuat sesuatu. Ya, dan manipulasi seperti mana yang saya ulang dari atas kan. Okey, siap suruh kawan medical board, hari ni kawan kita sakit, kita bantulah dia, nanti kena kat kita pula baru tahu rasa. Ya, betul tu. Kita kena bantu rakan kita yang ada isu mental health khususnya. Kerana waktu mereka, kita tak tahu bila. Dan apa itu positivity toxic? Ini yang berlaku yang mana ada orang tak perasan. Bahaya tau. Bahaya. Nampak bagus. Bagus. Nampak bagus. Nampak bagus umpama menenangkan. Contoh ada sahabat kita datang kat kita beritahu, saya geram lah dengan dia tu. Selalu je nampak cemburu kat saya. Kita terus cakap kat dia. Kononnya kita nak menenangkan dia. Dia baru nak bercerita ni. Terus cakap, tak apalah. Allah bagi ujian untuk kamu tu. Ya Allah nak kat darjat tinggi lagi tu. Tak, saya geram sebab ada kepatut dia cakap kat saya macam ni depan tak fikir apa-apanya, awak je fikir lebih-lebih. Itu namanya toxic positivity. Kerana apa toxic positivity ini membahayakan? Kerana apabila rakan kita yang nak meluahkan perasaan kepada kita tu, dia menyebabkan rasa, aku ni teruk sangat ke? Aku yang overthinking ke? Ataupun tak ada siapa pun faham aku. Tak ada siapa pun orang yang sudi mendengar masalah aku. Semua orang lihat aku je yang salah. Jadi toxic positivity anda kena berhati-hati. Jangan. Tak sedar dah pukul 4 ni. Masya Allah. Tadi berapa lama lagi saya boleh teruskan untuk saya pantaskan slide saya? Boleh lagi, boleh. Banyak lagi. Berapa minit dah tadi? Kita... dalam 10 minit lagi boleh? Okey, boleh. InsyaAllah saya cuba ya. 10 minit lagi. Okey. Overthinking and anxiety. Saya baca laju sangat. laju sangat dia punya komen. Saya tak sempat nak baca. Okey. Seterusnya. Sebab apabila berbicara tentang isu kesihatan mental, ni salah satunya isu kesihatan mental lah ni, dia akan meluas. Cabangnya akan besar. Dan hakikatnya apabila mereka menafikan emosi mereka, ia menyebabkan perkara yang lebih teruk berlaku terhadap mental dan juga fizikal mereka. Sebab itulah teruk sangat sebenarnya kalau kita terlalu positif kepada orang yang sedang dilanda ujian. Jangan sekali kita bagi tahu kat orang yang dilanda ujian, tak apa, marah simpan. Kita ada Allah, sabar, doa banyak-banyak. Kita boleh nyatakan ke dia, anda perlu menangis. Okay, sila menangis. Saya ada bersama dengan anda. Saya ada bersama dengan Farah. Farah jangan risau. Apa yang saya boleh bantu Farah ya? Contoh macam tu. Supaya rakan kita akan rasa gembira dan seronok. Boleh share slide tak? Nanti saya bagi dekat Rustia tengok macam mana Rustia boleh uruskan ya. Ciri seterusnya suka mengawal emosi, ciri-ciri positivity toxic ni suka akan kerap menghindari masalah. Dia akan rasa alah orang lain pun ada masalah juga, aku je poyo nak tunjuk macam aku ni ada masalah. Tapi anda kena raikan masalah kerana masalah itu adalah satu cara yang mana orang lain boleh ataupun diri kita boleh berhadapan dengan situasi itu. Kita akan menghasilkan stres yang baik atau negatif. Dia stres ni, masalah tu akan mewujudkan stres. Bila kita ada masalah, kita raikan masalah itu, serabutlah. Stresnya, tensionnya. Lepas tu kita cari jalan, cari solusi bagaimana kita nak menyelesaikannya. Okey, kemudian selalu positivity toxic ni kita nak membandingkan diri kita dengan orang lain. Alamak, dia okey je, dia bagus je, dia baik je. Kenapa aku tak boleh? No. Dan satu lagi, apabila orang datang meminta nasihat, datang meminta kita untuk mendengari masalahnya, kita tak perlu dan elakkan memasukkan nilai sendiri kita
dengan mengabaikan perasaan yang sedang bercakap. Macam yang saya kata tadi lah, kalau kita memasukkan nilai sendiri, contohnya baru dia bercerita, tahu tak semalam kan suami saya lupalah ucap birthday saya. Saya sedih sangat, saya menangis. Okey, tapi dia masukkan nilai, alah biasalah, tak ada masalah, kita sambut je dengan kawan-kawan kita. Chill-chill lah, memasukkan nilai. Sedangkan contoh yang berlaku pada Ina, Datin Seri Ina Azman tu kan. Datin Seri Ina Azman kata apa? Kan dia tengah buat live, kita masuk cerita TikTok sikit. Tengah buat live, tiba-tiba suami dia datang buat surprise, bawa jambangan bunga harga dekat duit tu beribu-ribu rasanya. Tapi Datin Ina menangis beria. Orang kata alah propa marketing. Sebenarnya beliau berlaku begitu kerana beliau tidak pernah dilupakan birthday-nya. Jadi macam inilah perkara itu menyebabkan dia sangat terluka dan sedih. Jadi jangan masukkan nilai kita pada orang lain. Okey, 5 mitos toksik saya boleh skip. Saya nak bagaimana berhadapan dengan orang toksik. Okey, ada lagi lebih kurang 3-4 minit. Okay. Dari I can stop thinking because apabila kita berhadapan dengan sesuatu isu, saya pun sama, kita akan punya pemikiran, perasaan, tingkah laku kita terganggu. Kita akan terganggu dari pemikiran. Jadi langkah untuk menghindari ataupun bagaimana nak menghadapi orang toksik ialah yang pertama, hindari. Hindari bagaimana caranya? Hindari supaya tidak terikut emosi negatif mereka. Yang keduanya, hindari daripada terlalu kerap berhubung. Ketiganya, hindari daripada berhubung secara langsung jika bersama mereka buatkan anda sakit psikologi atau fizikal. Psikologi ni perasaan, pemikiran kita, efektif kita. Tapi dia boleh sampai kepada fizikal apabila dia menyerang psikosomatik kita. Sakit kepala, tidur tak lena, makan tak lalu, dada sakit. Kita ingat dada sakit, pergi hospital, cek, semua okey. Lepas tu doktor tanya, boleh tidur ke? Tak boleh. Apa yang boleh dikongsikan dengan saya? Terus menangis. Maksud apa? Kita dah repress emosi kita yang sedih tersebut. Jadi bila kita repress, maka kita pun memendam. Bila satu je switch kita dijentik, kita terus menangis sebagai tak ingat dunia. Itu maksudnya kita perlu hindari orang yang toksik. Dan kalau kita tahu kita ni toksik kepada orang lain, kita hindarkan diri kita daripada circle tersebut dulu. Kita muhasabah diri kita. Ya? Okey, seterusnya batasi. Bina sempadan. Bataskan dengan uruskan perkara penting je. Bataskan dengan perbualan yang melibatkan isu yang mendalam je. Bataskan perhubungan dengan berurusan untuk total profesional aja. Kalau tak boleh batasi daripada aspek itu, saya terbaca salah satu komen tadi, dia kata dia minta pindah kerja. Ya, sekiranya itu yang bermanfaat untuk diri anda, lakukan. Kerana anda tahu apa yang terbaik untuk diri anda, kerana diri anda begitu berharga. Dan yang ketiga, garang kucing tu, warna biru matanya. Hadapi. Siapa yang kita kena hadapi biasanya? Kalau kena hadapi ni maksudnya contoh pasangan kita, keluarga kita, ibu bapa kita. Kita tak boleh nak lari daripada mereka. Kita tak boleh nak lari. Jadi kita hadapi dengan cara apa? Cuba berhubung dan berterus terang. Dengan cara cari orang tengah. Kita berhubung dengan dia dengan cara yang berbeza. Nak tanyalah doktor orang yang toksik ni, dia tahu tak diri dia tu tak bertoksik. Sekiranya dia belajar dan mencari maklumat-maklumat, dia akan tahu dia adalah toksik. Tetapi jika dia selesa dan terus selesa, dia boleh masuk pada zon NPD. Okey, seterusnya ini dia ayat sebagai latihan berhadapan dengan orang toksik. Jika anda berhadapan dengan orang toksik, anda nak hentikan circle toksik itu, anda tengok ni. Anda tengok ni macam suruh. Anda baca ni di skrin anda. Saya hanya nak awak tahu, saya sangat sayangkan perhubungan kita ni. Saya tak nak hubungan kita jadi teruk sebegini. Saya nak jadi hubungan kita lebih baik. Jadi boleh tak kita bercakap tentang ini? Boleh tak kita bercakap tentang perkara yang sedang kita hadapi ni? Kita kemukakan soalan yang spesifik tentang apa yang anda nak nyatakan. Anda bagi tahu tentang apa yang anda nak hentikan. Dan apa anda nak tengok tingkah laku bagaimana yang anda nak lihat. Dan seterusnya, contoh ayat kedua, bila berjumpa dengan orang toksik, apabila anda lakukan hempas-hempas file tu kan, saya rasa sakit, saya rasa emosi saya tertekan.
Saya faham awak tak berniat pun nak buat saya rasa sedih macam tu. Tapi boleh tak? Ataupun saya sukalah jika awak tak buat, nak bagi kat saya hempas-hempas file macam tu. Jadi clear. Clear kita boleh bagi tahu kat dia. Tapi ada risikonya juga. Bila toksik yang dah masuk zone NPD, Narcissistic Personality Disorder, tapi saya tak boleh diagnose tau NPD ni. Pakar psikiatris saja boleh diagnose, tapi ciri-cirinya kalau dah masuk zone itu, mereka akan play victim dengan menyatakan dia kurang asam lah, boleh dia tegur saya tak ada salah apa pun dengan dia. Contohnya. Jadi apa yang boleh anda lakukan? Hindari, batasi. Cakap terus terang bagi dia faham dengan ayat yang doktor bagi. Cakap terus terang. Tapi penerimaan tu kalau dia tak boleh menerima, caranya kita menerima diri kita sedang berhadapan dengan dia dan kita hindari dia. Okey? Dan seterusnya, dan di hujung-hujungnya ialah menarik diri atau berpisah merupakan signal anda perlu ambil. Anda ambil untuk serius tentang kelakuan yang mereka lakukan yang kita tak selesa. Tarik diri untuk kesejahteraan psikologi. Bukan bermakna kita tarik diri kerana kita kalah. Tak sabarnya nak pencen, sabar Teacher Fix. Kita sama-sama cekal dan tabah melalui segala ranjau kehidupan ini. Kerana kehidupan kita ini adalah milik kita. Kita berhak memilih bahagia. Kita berhak menjadi yang lebih sempurna. Dan jika masih tidak percaya, seperti mana yang kita dah nyatakan tadi, hindarilah orang toksik. Berhenti untuk berhentikan mereka, berhenti untuk menerangkan kepada mereka, berhenti untuk memberikan mereka sedar bahawa mereka toksik, tetapi prihatinlah dan sedar tentang kehidupan kita sendiri, sedari bahawa tak ada siapa pun yang boleh jatuhkan diri kita tanpa kebenaran kita. Dan anda pun tidak berhak, saya juga tidak berhak menjatuhkan orang lain untuk bangun selesa, untuk bangun hebat bergaya, sedangkan ada orang yang terluka dan tergolek-golek kerana keadaan kita yang membuatkan mereka merana. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tenang, teruskan beramal dengan teknik bernafas, take a deep breath, dan semoga toksik saya atau dia memberikan satu gambaran bahawa jangan dicari siapa toksik sekeliling kita. Tetapi carilah adakah saya ini memberikan toksik kepada orang lain dan buatlah perubahan. Apabila setiap daripada saya dan saya yang ada dalam live ini pada hari ini 430 orang ini membuat perubahan, 430 orang ini, maka semua orang akan menjadi individu yang sejahtera, persekitaran yang sejahtera, kerana apabila kita mencari siapa, tidak akan jumpa. Tetapi apabila saya mencari saya, maka saya akan jumpa kelemahan saya. Diam lebih baik dan biarkan mereka bawa sifat buruk mereka yang akan memakan diri. Sekiranya itu yang menjadi pilihan terakhir. Semoga bermanfaat hadirin dan hadirin penonton sekalian. Zuliana Hassan at ipgmipoh.edu.my adalah saya punya email, dan boleh follow saya di TikTok saya Dr. Zuliana Hassan Resilient, dan di Facebook saya Zuliana binti Hassan. InsyaAllah sekiranya ada kelapangan dan peluang, kita akan berkongsi lagi di masa akan datang. Dan andai kata kelemahan dan kesulitan ataupun ada kekasaran bahasa, semuanya kelemahan diri saya sendiri. Yang terbaik, yang terhebat, yang teragung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya serahkan dan pulangkan kembali kepada Dr. Abdul Hadi untuk meneruskan perkongsian pada petang ini. Terima kasih. #Cikgu Bantu Cikgu. Okey. Okay, terima kasih Dr. Zuliana Hassan atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini. Perkongsian yang bertajuk toksik, saya atau dia. Baik, saya cadang nak bagi peluang sikit kepada penonton untuk bukakan satu atau dua soalan. Boleh, insyaAllah. Jadi saya persilakan kepada audiens kalau ada nak bertanya terus kepada Dr. Zuliana kita. Dipersilakan. Ni dari Nana Ariana. Ya. Doktor dia kata, overthinking and anxiety are also considered as toxic. Overthinking dan anxiety consider sebagai toxic. Okay. Nana Ariana ya?
Nana Rena ke ni? Ya. Ke Paliana. Paliana saya silap baca. Paliana ke siapa? Paliana. Paliana ya. Okey, baik. Terima kasih Dr. Hadi membacakan soalan. Overthinking dan anxiety, adakah itu toksik? Kita kena faham dari aspek semuanya adalah ada isu masalah ataupun kesihatan mental. Anxiety dan overthinking ini adalah salah satu yang melibatkan penyakit dari aspek kesihatan mental yang biasa kita selalu jawab soalan tu DAS kan, DAS, depression, anxiety, stress, scale. Jadi apabila dalam keadaan overthinking dan anxiety, kita tak boleh kata dia tu toksik. Sebab bila orang anxiety, dia banyak berfikir kepada diri dia. Dia merisaukan tentang diri dia berlebih-lebihan sehingga kan boleh menimbulkan sesak nafas, dada berdebar-debar, boleh berpeluh, boleh shaky dan rasa nak mati dan sebagainya. Tetapi orang toksik boleh menjadi trigger kepada orang anxiety. Dan apabila orang toksik menjadi trigger kepada orang anxiety, apabila dalam situasi itu, overthinking orang yang dah ada anxiety ni akan berlebih-lebihan lagi apabila gaslight dinyalakan oleh orang toksik. That is why, sebabnya itulah saya kata, saya kena semak diri saya. Kita kena semak diri kita sebab persekitaran kita ramai yang diuji dengan isu kesihatan mental. Dan janganlah sewenang-wenangnya menyatakan kepada individu yang diuji tentang kesihatan mental itu mereka gila. Kerana apa? Kerana isu kesihatan mental ini berlaku tidak dapat dijangka dan tidak dapat diundang. Ya. Jadi oleh itu overthinking dan anxiety bukan kategori toksik, tetapi dia adalah individu yang sedang diuji dan trigger yang boleh ada kepada individu anxiety dan overthinking ini adalah trigger ataupun love bomb yang diberikan oleh orang toksik. Okey, itu jawapan saya Dr. Hadi. Okey, terima kasih atas jawapan tu. Dan untuk makluman pada sediang pendengar audiens, pada ruangan chatting tu ada link untuk pendaftaran kehadiran hari ini, dan nanti dengan pendaftaran tu anda akan diberikan sijil lah boleh rujuk link pada ruangan chatting itu dan isikan maklumat yang berkenaan. Baik, saya buka satu soalan lagi, soalan yang terakhir saya ingat. Saya fikir dipersilakan. Nampak macam tak ada dah soalan saya terbaca satu je doktor, yang bawah tu tadi saya baca, dia kata narsisis ni boleh jadi toksik. Memang narsisis tu dah toksik. Dia lebih up lagi daripada toksik. Sebab apa? Narsisis ni dia adalah orang bajet bagus yang melampau-lampau, dia ujub dengan diri dia, dia rasa dialah yang terhebat. Dan narsisis tadi saya bagi tahu ada 4 jenis. 4 jenis itu ialah vulnerable. Vulnerable ni maksudnya dia sentiasa merasakan dan berwatak pada orang lain. Dialah orang yang paling teruk, dialah yang teraniaya, dialah yang tak dapat perhatian, dialah yang terpaling sedih. Orang bahasa Melayu salah kan, terpaling kan, tapi terpedaya dengan orang dalam TV. Paling sedih. Kemudian yang keduanya cerebral narcissistic, iaitu dia rasa dialah yang paling pandai. Kalau ada orang tunjuk pandai, dia akan melompat dan dia akan rasa orang tu telah membuatkan dia terancam kerana ada orang lagi pandai, dan dia akan buat sampai orang itu akan jadi rasa, betul ke adik saya ni, sampai cari 40 buku kitab untuk menyatakan betul atau tidak. Kemudian somatik dari segi fizikal, dia rasa dialah yang terpaling cantik, yang dia terpaling woke, dialah yang paling sado, dan apabila ada yang dia nampak dia yang paling handsome, ada orang lain handsome pada dia atau cantik pada dia akan terganggu, dia akan membuat gaslight kepada individu tersebut. Dan yang keempat iaitu spiritual, dialah rasa dia terpaling alim, dan dialah rasa dia terpaling bijak, dan dia selalu melabel orang lain ahli syurga, ahli neraka, orang yang selalu mendengar dosa dan pahala dan sebagainya. Ya, dia je hebat serba-serbi. Okey, itu dia jawapan tadi. Terima kasih doktor atas sama-sama. Yang pada saya amat jelas jawapan tadi. Baik, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Jadi sebelum saya tangguhkan, saya nak bagi peluang sekali lagi kepada doktor untuk merumuskan apa yang disampaikan, apa yang doktor sampaikan pada kita semua pada hari ini. Silakan doktor.
Baik, terima kasih Dr. Hadi atas peluang untuk berbuasan. Sesungguhnya topik yang saya kongsikan, saya minta ilham dengan Allah, sesungguhnya adakah sesuai tajuk ini. Dan apabila dilihat dalam situasi suasana sekarang ni, banyak kita berbicara tentang orang itu buat kita, orang ini buat kita, orang itu buat kita. Tetapi sejauh mana kita melihat diri kita sebagai penyumbang kepada perkara tersebut. Jadi apabila kita merasakan kita tersakiti apabila berlaku perkara negatif kepada diri kita, apabila kita sedar orang yang mengumpat tentang kita, apabila kita sedar orang membicarakan perkara-perkara yang tak baik tentang kita. Jadi sama-samalah kita mengubah dan bermuhasabah diri. Seandainya kita diuji dengan kesakitan dari segi isu kesihatan mental, carilah support system yang baik. Sekiranya kita diuji dengan keadaan kekeluargaan yang mencabar dan begitu meruntun hati dan perasaan, carilah juga support system dan carilah kekuatan dalam diri, kerana resilient adalah seseorang individu yang apabila berada dalam suatu kesukaran dan kesakitan, mereka dapat bangkit semula dengan menunjukkan hasil yang lebih baik daripada sebelum mereka diuji. Itulah kesimpulan saya pada petang ini, Dr. Hadi. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Juliana Hassan atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini. Terima kasih. Perkongsian yang bertajuk toxic, saya atau dia. Ya. Saya pun bersyukur nampak sambutan yang menggalakkan daripada audien pada petang ini. Alhamdulillah. Ya. Kita kalau pada ruang kita jemput lagi ya Dr. Juliana dalam slot kita CDL ini. InsyaAllah. Ya. Baik, kepada sidang pendengar. InsyaAllah boleh Dr. Hadi. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Dr. Ladi ya. Ya. Terima kasih juga sudi mengundang. Ya. Ini kepada sidang pendengar semua, saya ucapkan terima kasihlah kerana sudi bersama-sama dengan saya ya dalam slot CDL hands-on online cluster IPG. Baik, insyaAllah ya kita akan bersiaran lagi ya pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan ya. Pada biasa kita bersiaran pada hari Jumaat lah untuk kluster IPG ni ya. Baik, saya dengan ini kita tangguh dululah ya. Kita tangguh dulu perbincangan kita ya. Kita jumpa lagi pada minggu untuk siaran yang seterusnya. Terima kasih semua. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.